Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid semua, pelajaran akidah untuk hari ini kita ulang kaji lagi, iaitu pada tajuk beriman kepada kitab. Sebelum cuti hari itu kita dah belajar iaitu nama-nama kitab, nama-nama nabi yang diturunkan, dan juga isi kandungan yang ada dalam 4 buah kitab, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan juga kitab Al-Quran. Jadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa boleh jawab? Nabi Daud alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran. Yang ni kalau tak tahu juga kena ketuk kepala lah ni. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Iaitu Nabi kita lah, umat Islam, umat akhir zaman ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dikurniakan kitab Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dan juga umat Islam, wajiblah kita berpegang teguh dengan kitab Al-Quran. Jadi di dalam video ni murid-murid boleh tengok iaitu kelebihan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak mukjizat Nabi yang terbesar ialah Al-Quran. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan sehingga hari kiamat. Maksudnya Allah Ta'ala akan sentiasa menjaga isi kandungan Al-Quran daripada diubah oleh tangan-tangan manusia, seperti mana yang berlaku pada kitab-kitab terdahulu yang diubah oleh tangan-tangan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi Al-Quran akan dipelihara oleh siapa? Oleh Allah. Dan juga umat-umat Islam yang menghafaz Al-Quran. Jadi murid-murid siapa yang berminat untuk hafaz Al-Quran, maka hafaz dengan bersungguh-sungguh, biar boleh dapat hafaz 30 juzuk tu semua boleh ingat, insya-Allah. Yang ketiga, Al-Quran memansuhkan syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab sebelumnya, iaitu Al-Quran ni menolak ataupun memansuhkan, maknanya hukum-hukum syariat yang ada dalam kitab dahulu tidak lagi boleh diguna pakai, kerana kita telah mengguna hukum-hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, syariat di dalam Al-Quran syumul dan lengkap, iaitu syumul ni maksudnya sempurna dan lengkap, sesuai untuk semua manusia di alam ini. Semua manusia, sama ada orang Islam ke, maknanya semua manusia boleh mempraktikkan isi kandungan Al-Quran, kerana Al-Quran ni menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maksudnya semua manusia boleh mempraktikkan isi kandungan Al-Quran. Itu adalah kelebihan Al-Quran. Seterusnya, Al-Quran menjadi penawar dan ubat kepada penyakit. Kalau kita umat Islam, kita yakin dan berpegang sungguh-sungguh dengan Al-Quran,
Tak perlu ubat pun kita dah boleh sembuhkan penyakit kita dengan bacaan Al-Quran sahaja. Tapi dengan syarat kita mesti kena betul-betul yakin, betul-betul beriman dengan Al-Quran. Jangan ikut orang je, orang kata bacalah Al-Fatihah boleh menyembuhkan penyakit. Kita pun baca. Lepas tu tak sembuh-sembuh, kita pun nak salahkan Al-Quran. Aku baca tak sembuh pun penyakit. Baik pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat sembuh penyakit. Tak bolehlah macam tu. Siapa yang menjadi sahabat Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi sahabat dia. Siapa yang beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran tu akan menjadi penawar dan ubat kepada penyakit, terutamanya penyakit hati, iaitu penyakit malas, sombong, riak, takabur. Semuanya itu boleh diubati dengan membaca Al-Quran. Seterusnya, Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat. Semua zaman dan tempat, maknanya semua orang boleh praktikkan Al-Quran. Seterusnya, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang diguna pakai sepanjang masa di seluruh dunia dan menjadi bahasa syurga. Ini adalah bahasa yang paling indah sekali. Bukan setakat diguna atas dunia ni sahaja, tapi di dalam syurga nanti kita akan bercakap dengan bahasa Arab seperti mana ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir, gaya bahasa Al-Quran sangat indah dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana penyair Arab sekalipun. Indahnya, cantiknya ayat-ayat Al-Quran yang disusun oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tak ada penyair pun yang boleh menandingi ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran adalah kalamullah, iaitu ucapan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, maha suci. Jadi mana mungkin manusia mampu melawan keindahan dan kehebatan Al-Quran. Ini 8 kelebihan Al-Quran yang ditulis dalam buku teks. Adapun kelebihan Al-Quran ni lagi banyak, tidak terhitung kehebatan dan kelebihan Al-Quran. Sebab itulah kita sebagai umat Islam wajib beriman dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Baik, faham murid-murid semua? Ustaz harap murid-murid semua dapat faham tentang kelebihan Al-Quran ini. Ini adalah faedah beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh kepada perintah Allah, takut untuk melakukan maksiat, sentiasa berada dalam lindungan Allah, suka membuat amal kebaikan, rajin berusaha, sentiasa ingin memajukan diri, boleh menjadi syafaat semasa di mahsyar kelak. Ini adalah faedah, kelebihan bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Sebab itulah kita orang beriman ni mesti kena berpegang teguh dengan kitab-kitab, terutamanya adalah kitab Al-Quran yang diturunkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dan yang ini pula akibat tidak beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikutuk oleh Al-Quran di akhirat kelak. Al-Quran akan mengutuk kita, waliyadzubillah, tidak mendapat rahmat daripada Allah, suka menyalahkan orang lain, iaitu melakukan dosa, tiada pedoman hidup. Tidak ada pedoman hidup, maknanya tiada panduan di dalam hidup, tersesat. Seterusnya, malas berusaha, hasad dengki, bangga diri. Ini perangai-perangai yang tidak elok yang ada pada orang yang tidak beriman pada kitab, seperti orang-orang kafir yang ingkar kepada kitab. Dan ada juga setengah umat Islam yang Islam hanya pada nama tetapi tidak mempraktikkan
hukum-hukum di dalam Al-Quran. Jadilah macam ni, yang akhirnya akan dimurkai oleh Allah. Seterusnya, kesan beriman dengan kitab Allah. Yang ni murid-murid boleh baca. Menanam sikap suka membaca Al-Quran. Yang ni yang penting. Biar kita suka untuk baca Al-Quran. Sekarang ni kita dah hampir kepada bulan Ramadan. Tambah-tambahlah kita kena menambahkan lagi, menggandakan lagi bacaan Al-Quran kita. Yang kedua, dapat mengamalkan sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji, seperti hormat dan taat kepada ibu bapa. Ketiga, dapat memahami dan mempelajari isi Al-Quran dan sebab-sebab ayat itu diturunkan. Dan yang keempat, semua manusia boleh menerima syariat dan melaksanakannya. Ini kesan beriman. Jadi setakat itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Ustaz harap murid-murid semua dapat memahami. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.